Di KL sana tu, orang dah biasa tak main Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun dibuka untuk sembahyang Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi orang tak bekerja-kerja nak sembahyang Jumaat. Masjid sebagian tempat dibuka untuk sembahyang Jumaat, walaupun tak menyeluruh seluruh negeri Islam, tapi orang tak bekejar-kejar untuk sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni dalam masjid, kehadirannya Saudara Sayyidina Muhammad ada kota. Siapa yang lewat, dia tak boleh masuk masjid. Isu ni tuan-tuan, orang tak berebut-rebut pun nak main masjid. Jadi orang masih leka makan di kedai kopi, di warung-warung, bersahaja. Biar apilah orang sembahyang. Tuan-tuan, hak ni satu perkara yang sangat membimbangkan terhadap masa depan umat Islam dalam situasi mendepani. Anak-anak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak-anak ni ada hari dia okey, ada hari tak okey. Kadang-kadang kita mak ayah ni merasa hati, kadang-kadang, ish, awak payah sangat ni. Hari-hari okey, pada hari tu tak okey, panggil. Dia main juga, tapi muka dia tu berlain. Kita panggil, Fatimah, kakak. Dia dengar di bilik, tapi dia tak main. Fatimah, baru main. Main tu main dengan kaki duk hentak-hentak. Salah sana, muka tu cop. Berasa tak kita? Berasa. Para ulama mengambil iktibar, apa salah aku dengan Allah? Sebab itu anak-anak bermasalah ni merujuk pada salah-salah kita dengan Allah. Kita rujuk salah-salah anak ni, kita kena merujuk salah-salah kita dengan Allah. Apa salah aku dengan Tuhan? Duit simpanan dalam bank tu sudah sampai cukup kena keluarkan zakat. Tu kena ambil ingat. Duit simpanan kita dalam bank tu kena pergi tengok, nyata bank cukup lagi kena keluar zakat. Itu cara Tuhan. Yusib minhu, Tuhan timpakan penderitaan, Tuhan timpakan ujian sebab Tuhan nak mendapat kebaikan. Oh, itu peringatan Tuhan. Kita ni kalau kita malas sedekah, Tuhan ambil juga duit kita. Kita nak bagi sedekah apa, ataupun Tuhan nak, ataupun kita nak Tuhan ambil duit kita secara paksa. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadil Tuan Pusri Majlis, Tuan Imam, seluruh ahli kuasa masjid, Tok Kun bawah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah pada malam ini untuk kesekian kalinya marilah bersama-sama kita merafakkan dan mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita, yang telah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada malam ini dapat lagi kita bersama dan dapat lagi kita berteleku di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan segala-galanya akan memudahkan kita semua untuk masuk ke syurga, insya-Allah. Pada malam ini saya mengajak diri saya dan kita semua untuk merenungi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Sayyidina Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Rawahu al-Bukhari. Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki ia mendapat kebaikan, ditimpakan dia dengan penderitaan. Rawahul Bukhari. Hadis ini mungkin pelik kalau kita renung secara sathi ataupun kita berada ataupun dengan makna kita berada di permukaan hadis ataupun pada zahir hadis. Nabi kata may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa-siapa yang Allah sesiapa yang Allah hendak dia mendapat kebaikan, Allah timpakan dia penderitaan. Tengok sekali itu macam pelik. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tu siapa? Kita tu maknanya hamba dia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala bermuamalah. Bermuamalah maknanya Allah menggauli hamba-hambanya. Mungkin kita kalau kita kasih pada seseorang, kita nak seseorang itu menjadi kekasih kita. Kita akan melayan dengan layanan yang sebegitu istimewa. Ni kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kalau dia kasih pada kita, dia buat sebaliknya. Dia tak buat macam kita layan orang yang kita kasih. Itulah perbezaan di antara Allah dan juga kita. Lagi sekali saya ulang,
Itulah perbezaan di antara Allah dengan kita. Kita ni siapa? Makhluk dia. Kita bergaul dengan orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita kasih kat seseorang, kita tak akan menyusahkan dia. Kita tak akan memberatkan dia. Kita akan bagi dia seronok, suka, senang sepanjang masa. Tapi tidak Tuhan. Seperti mana yang Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain. Allahumma salli ala sayyidina. Allah sebut innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala kalau dia kasih pada sesuatu kaum, dia uji kaum itu. Tadi Tuan Imam sebut kita duduk dalam suasana Covid, kita berkuliah dalam suasana Covid. Tuan-tuan seronok tak Covid ni? Tak seronok. Tuan-tuan nak kena pakai cukup muka. No, soalan Sayyidina Muhammad. Kalau kita turun daripada kereta nak masuk bank ke, tak pakai mask, orang semua pelik tengok. Kita pun tengok pelik, pasal tak pakai mask. Tuan-tuan, ni panggil normal baru. Tuan-tuan seronok tak sembahyang renggang-renggang? Tak seronok. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad. Sebenarnya Allah kasih kat kita. Lepas tu baru kita faham. Pasal apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian ini? Allah turunkan ujian ni sebab Allah nak uji kita. Pasal apa Allah menguji kita? Sebab kita kata kita beriman. Sebab kita kata kita beriman tu Allah uji kita. Sebab itu Allah sebut ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan untuk berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah? Allah tak akan biar kita kata kita beriman, melainkan ungkapan beriman akan diuji oleh Tuhan. No? Bukan mudah mengucapkan amanna, kami beriman. Siapa-siapa kata beriman, dia akan kena uji. Allah nak uji tengok. Siapa yang ucapannya betul beriman, siapa tak betul ucapannya beriman. Sehari dua ni saya dikunjungi banyak oleh tetamu-tamu daripada Kuala Lumpur. Sahabat Sayyidina Muhammad. Banyak, bahkan saya menyimpulkan kesimpulan yang cakap-cakap tu menimbulkan daripada hati mereka tu perasaan gusar dan takut pada masa depan nasib umat Islam terhadap iman orang Islam. Di KL sana tu, orang dah biasa tak sembahyang Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun dibuka untuk sembahyang Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi orang tak bekerja-kerja nak sembahyang Jumaat. Masjid sebagai tempat dibuka untuk sembahyang Jumaat, walaupun tak menyeluruh seluruh negeri Selangor. Tapi orang tak berkejar-kejar untuk sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni dalam masjid kehadirannya Sayyidina Sayyidina Muhammad ada kota. Siapa yang lewat dia tak boleh masuk masjid. Isunya tuan-tuan, orang tak berebut-rebut pun nak main masjid. Jadi orang masih leka makan di kedai kopi, di warung-warung, bersahaja. Biar-biarlah orang sembahyang. Tuan-tuan, hak ni satu perkara yang sangat membimbangkan terhadap masa depan umat Islam dalam situasi mendepani. Hak ni lah ujian. Orang yang makan di kedai kopi tu, waktu mana orang sembahyang,
Dia bersahaja ya, relax ya. Orang duduk main di masjid, sedangkan sepatutnya dia berkejang-kejang untuk masuk masjid. Dia tahu kata masjid ni ada kota kehadiran. Duduk relax ya di masjid. Inilah ujian. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ketika tu Allah tahu siapa yang ucapan berimannya benar, siapa yang ucapan imannya bohong. Ni tuan-tuan. Siapa-siapa yang main masjid awal, insya-Allah buktilah imannya betul. Siapa-siapa masih relax lagi, terbuktilah kata imannya palsu. Tuan-tuan, itulah hikmah Covid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hak ni ujian pun dah tinggal masjid, macam mana Dajjal mai esok? Bayangkan, siapa nak selamat? Tuan-tuan, makna Allah kasih kepada umat Islam ni. Bukan sekadar Allah kasih pada umat Islam di Malaysia, seluruh dunia Allah kasih orang Islam. Maka Allah buat mai ujian ni. Tuan-tuan, ujian ni bila dia mai, dia positif. Ujian bila mai, dia bukan negatif, dia positif. Cuma tinggal kita mengurus macam mana kita nak mengurusi ujian. Nak urus macam mana ujian tu mai. Macam ni. Iman ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iman ni dia duduk di perdu dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu perdu iman. Maka dia bercabang sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 60 hingga 70 cabang-cabang iman. Yang paling tinggi sekali ialah kalimat la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah sekali ialah imatatul adha 'anil tariq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu membuang sesuatu yang menyakitkan di jalan. Allahumma salli ala sayyidina. Tengok tengah jalan ada ranting, berhenti motor, buang. Sebab tu tuan-tuan, jangan buang sampah tepi jalan. Kemarin kami naik kereta di highway, tiba-tiba bergolek botol air. Kita pun tindih botol air tu, mujok botol air. Orang tu tidak ada paling rendah perasaan keimanan. Patut dia rasa menyakitkan orang, lempak botol air atas highway tu. Salah Sayyidina Muhammad. Botol dia boleh lempak, tak tahulah hal lain. Jangan kita buang, jangan menyakitkan orang. Tu dah menyakitkan orang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang kerja ambil padi pakai mesin padi. Bila dia naik daripada bendang naik ke jalan, sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan selut tengah jalan. Boleh bayang ada motor naik nelincin, nanti motor terbalik. Boleh bayang tak nanti kereta belah, nanti apa jadi pada kereta tu. Paling kurang kereta kita berlepas, kelepak. Penuh kereta kita dengan selut. Kita baru je basuh kereta tadi. Orang yang tak ada perasaan macam mana disakiti, bagaimana menyakitkan orang, dia tidak ada perasaan keimanan yang paling rendah sekali. Tuan-tuan, kita masuk tandas. Masuk tandas ni banyak orang dia reti kencing tapi dia tak reti nak flush. Ada lagi teruk, dia tinggal najis dia. Dia tak berasa macam mana dia tinggal najis dia. Orang masuk Allah. Tuan-tuan, ini tidak ada perasaan keimanan. Subhanallah. Maka begitu juga tuan-tuan yang jadi AJK masjid. Ada setengah-setengah masjid, kita masuk masjid, ya Allah, selak pintu pun tak ada. Kita nak berak lagi, nak pegang pintu lagi, macam mana? Ini semua kena menghayati. Jangan guriskan perasaan orang. Ni orang beriman. Jangan sakitkan orang.
Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, maka iman yang perdunya kalimat la ilaha illallah, dia menunjang ke bawah. Ini perumpamaan yang Quran buat. Maka sebab itu positifnya ujian dan penderitaan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia umpama ujian ni macam angin kuat. Pokok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana angin bertiup di atas tu, atas tu jadi macam tu. Kok tu angin tiup, kok ni angin tiup. Ada pun kadang-kadang tu angin tiup kok tu ya, ataupun kok ni je. Tuan-tuan tahu tak peranan akak? Akak ni langsung dia masuk dalam, dia tunjang. Dia menurun dalam tanah. Semakin kuat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ribut mai, semakin dia turun dalam tanah. Ni fitrah Tuhan buat kepada pokok. Begitulah iman kepada orang beriman. Bila ujian main besar salah sayyidina Muhammad, maka bersiaplah untuk mengukuhkan iman. Tuhan bagi ujian sebab dia nak bagi kukuh iman. Siapa-siapa dapat bertahan waktu mana ujian main dan dia berjaya, maka iman dia akan makin kebaik. Lepas ujian tu main lagi ujian kedua, hal lain pula. Bila main ujian kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia perkemah lagi, makin kemah iman dia. Lepas iman kedua selesai main, lepas ujian kedua selesai main pula ujian yang ketiga, lebih hebat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan dia berjaya melepasi semua ujian demi ujian, maka di hujung usianya dia mendapat keimanan yang kuat, yang kukuh. Itulah hikmahnya penderitaan. Itu makna Allah bila mana dia kasih pada seseorang, yusib minhu, dia deritakan orang itu. Itulah caranya Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengukuhkan iman hamba-hamba dia. Berarti kalau Allah turunkan ujian, berarti Allah sayang. Maka sebab itu tidak ada insan yang paling teruk diuji Tuhan melainkan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asyadul bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling banyak diuji oleh Allah ialah nabi-nabi. Kemudian orang yang seperti nabi, kemudian orang yang seperti nabi. Sebab itu para aulia mereka diuji sungguh. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab mereka seperti nabi. Maka sebab itu juga orang yang seperti aulia pun akan diuji juga. Kalau kita kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, taib, Allah nak uji tengok cinta hang kat aku macam mana, tara mana. Hang kata hang kasih kat aku, tara mana hang kasih kat aku. Hang kata hang beriman dengan aku, tara mana iman hang. Jadi tuan-tuan, sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, positiflah dengan semua yang Tuhan turunkan menjadi ujian pada kita. Bila Nabi sebut yusib minhu, diberikan penderitaan kepada dia, penderitaan ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ghalibnya dia berlaku yang pertama kepada contoh. Dia berlaku pada 3 perkara. Yang pertama badan kita, yang kedua harta kita, yang kedua yang dicintai kita. Badan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh. Bangkit pagi kelang kebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tersepak bendui. Bila kita tersepak bendui, Allahu akbar. Lari orang. Jalan pun terjengkit. Berapa hari tu? 2-3 hari lah. Tu kecil tu. Bila kena tu, astaghfirullahalazim. Apa salah aku dengan Tuhan?
Kita ni kalau kena macam tu, kita mengadui dulu. Aduh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata, tu kita. Tapi orang-orang yang faham ujian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena tersepak bendui ke, ataupun terantuk alang ke, apa ke, masalah Sayyidina Muhammad, yang pertama yang sampai dalam hati dia, masalah Sayyidina Muhammad, astaghfirullahaladzim, apa dosa aku. Tu Nabi ajak pada Sayyidina Aisyah. Atau hari Nabi kita berjalan dengan Sayyidina Aisyah, jalan-jalan tersepak batu, mengaduilah Sayyidina Aisyah, masalah Sayyidina Muhammad. Nabi kata, Aisyah, apa dosa hang hari ni? Tu Nabi kita ajak, apa dosa hari ni? Bahkan golongan salafun as-salih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka melihat salah mereka pada situasi mereka. Yang pertama, kenderaan. Orang dulu-dulu lepas naik himak ke, masalah Sayyidina Muhammad, lepas naik unta ke, lepas naik apa ke, dia kenderaan ni kadang-kadang dia tak mau pergi. Keadaan biasa bila mereka ketuk-ketuk dia pergi. Masalah Sayyidina Muhammad, jalan. Nak suruh kono kanan, kita tarik kanan. Nak suruh kono kiri, kita tarik kiri. Tapi kadang-kadang tak mau pergi. Ada situasi itu berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itulah mereka akan mengenung jauh dalam diri mereka. Apa dosa aku dengan Tuhan? Apa dosa aku dengan Tuhan? Binatang ni bila tak mau pergi, mereka istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Cerita ada macam handset lah. Handset hang. Handset hang ni ketuk tapi kenderaan ni, masalah saya nak, bila mereka tak mau pergi, dia hang lah tu. Bila kenderaan tu hang, tak mau pergi, cara nak settle dia, bila bukan tibai pun tak pergi, menatang jenuh tibai dia tak pergi, tak mau pergi. Cara yang mereka buat ialah astaghfirullahaladzim sebanyak-banyak. Settle dengan astaghfirullah, tak lagi lembut, dia pergi. Begitu juga pada yang kita tengok kepada macam mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akhlak anak-anak kita. Anak-anak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak-anak ni ada hari dia okey, ada hari tak okey. Kadang-kadang kita mak ayah ni merasa hati, kadang-kadang, ish, awak payah sangat ni. Hari-hari okey, pada hari tu tak okey, panggil. Dia main juga, tapi muka dia tu berlain. Kita panggil, Fatimah, kakak. Dia dengar di bilik, tapi dia tak main. Fatimah baru main. Main tu main dengan kaki duk hentak-hentak. Salah sana, muka tu cop. Rasa tak kita? Rasa. Para ulama mengambil iktibar, apa salah aku dengan Allah? Sebab itu anak-anak bermasalah ni merujuk pada salah kita dengan Allah. Kita rujuk salah anak ni, kita kena merujuk salah kita dengan Allah. Apa salah aku dengan Tuhan? Tu renungan. Ni renungan yang dibuat oleh golongan salafun salih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia semua duduk dalam penjagaan kita dengan Tuhan. Kalau kita jaga Tuhan elok, Allah jaga kita elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebagai contoh, mana ada orang kereta dia tak rosak. Rosak ni tuan-tuan, muhasabah dosa kita juga. Tapi kadang-kadang dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di atas sebab solehnya kita dengan Tuhan, dia rosak ni tak sebarangan rosak. Dia tak mampu tengah jalan,
Kereta tak mampu tengah rimba. Dia mati tak mana? Depan masjid. Amboi, elok sungguh. Kadang-kadang parking di masjid, start tak hidup. Di masjid. Motor nak pancat, tak pancat tengah-tengah jalan. Dia pancat di masjid. Tu ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah. Allah pasti akan jaga kamu. Tu janji. Kalau kena nak rosak, pancat di mana? Di rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jagalah Allah. Allah jaga kamu. Ada seorang kawan saya. Dia ni orang Kedah, kahwin orang Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Nak balik Pahang. Nak balik Pahang pun dengan kereta yang begitu sederhana sekali. Nak balik Johor. Orang kata, Ustaz, bolehkah kereta ni Ustaz? InsyaAllah. Lepas tu, start kereta. Tak dan sampai tara mana. Sampai tang gurun dia mula naik tu. Temperature. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi, dia pun kata, hai, berat ni. Berhenti tepi jalan, Sahabat Sayyidina Muhammad relax, Ustaz, ambil air mineral, buh dalam dalam tangki air. Bila sejuk jalan pula dalam tengah jam, naik pula temperature, buat dia kata. Sahabat sama. Boyak lagi. Jalan pula. Sampai tak tahu berapa belas kali berhenti buaya, sampailah tengah malam. Tak tahu tak mana tengah malam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kereta dia mampu, dia buaya tak mau berjalan dah, merajuk sungguhlah kawan tu. Tak mau jalan dah. Seorang-seorang ni. Soalan saya nak balik Pahang. Lepas tu subhanallah, tengok jam pukul 2. Allahu Akbar. Tak semena-mena masalah saya nak mai satu motor. Motor tu berhenti. Ada apa pakcik? Dia pun cerita sekian. Kedai permen ada tak ni? Permen apa pakcik? Pukul 2 mana ada permen buka dah. Macam ni dia kata. Sebelum tu yang menarik perhatian, yang berhenti tu perempuan. 2 pagi. Yang pertama perempuan tu yang pada saya berani. Yang kedua masalah Sayyidina Muhammad, tak tahulah perempuan tu main mana. Pukul 2 pagi. Macam ni dia kata, nak settle kereta ni kira susah dah dia kata. Cuma tolong Ustaz ambil nombor telefon ni, tolong telefon Ustaz mentua saya. Allah Sayyidina Muhammad. Tentu tak ada lain. Akhirnya perempuan tu kata, tak apa pakcik. Jadi subhanallah, tunggulah hamba Allah ni. Kereta pun jarang-jarang lalu. Tunggu. Masalah saya nak dekat dengan pagi. Pak mentua sampai. Kata jom kita balik. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kereta ni nanti pomen mai. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad balik. Sampai mak mentua. Waktu nak balik daripada Pahang nak balik Kedah, dia cari tak mana kereta dia mampu. Tak mana kereta dia mampu tu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sampailah tempat kereta tu mati. Kereta tu bila dah 2 hari tu, pomen dah proses lah. Jadi bila sampai, tuan tu dia tengok tang ni, rasa tang ni. 30 km daripada sana, 30 km daripada sana, 60 km. Tak ada rumah, hutan rimba. Tuan-tuan, dia kata, ya Allah, Tuhan. Itulah Tuhan jaga. Ihfazillah yahfazka. Ni orang masjid. Orang tak tinggal rumah Tuhan. Bila masuk waktu semayang, tak pernah melalaikan semayang, tak pernah melambat-lambatkan semayang. Cash. Main masjid awal. Itulah yang Nabi kita jamin. Ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah. Allah pasti akan jaga kamu. Maka tuan-tuan subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita ni bila Tuhan uji, Tuhan bagi sakit,
Sebenarnya sakit ni positif. Kita kalau kita tak sakit, kita lupa sikit kat Tuhan. Orang sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak ingat kat Tuhan. Macam mana masuk orang sakit banyak ingat kat Tuhan? Sebab duduk teringat, ya Allah, bila lah nak lega ni? Ya Allah, bagilah aku lega Tuhan. 2 minggu dah sakit, tak lega lagi. Tak lega-lega. Duk minta nak lega tu. Tuhan rapat dengan dia. Sebab itulah bila mana kita ziarah orang sakit, minta tolong orang sakit doa kat kita. Pelik dah sikit kan? Bila nak balik tu, masalah Sayyidina Muhammad, tolong doa kat saya. Agak Pak Long tu kata apa? Hang lah doa kat aku. Ni kita suruh dia doa kat kita. Baik, pasal apa? Doa dia mustajab. Kalau takut kita kena tengking dengan dia, tuan angkat tangan lah, tuan doa lah. Pasti Pak Long kita angkat tangan sikit, doa sikit no. Doa tu tuan-tuan mustajab. Kita minta Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Kita minta tu dia amin, mustajab. Kena nak suruh dia doa pelik lah sikit. Kita doa bagi dia amin, doa mustajab. Pasal orang mati, orang sakit ni ialah orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dekat dia dengan Tuhan. Tuan-tuan, lepas tu kita sakit apa? Kita lah sakit apa? Macam-macam sakit kan? Positif sakit ni, kata ulama, sebab kalau kita berubat dengan sakit tu tak lega-lega sampai lah, sakit tapi ambil ubat, tak lega-lega, masalah Sayyidina Muhammad. Apa maknanya? Maknanya kata ulama, kita akan mati dengan sebab sakit tu. Kita akan mati dengan sebab sakit tu. Bagus tak? Sakit? Bagus. Dia main lampu merah buat peringatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita ni, subhanallah, bila kita sakit tu, aku mati sakit dah lepas. Orang kena jantung, waliknya mati jantung juga. Orang kecil manis, waliknya mati kecil manis juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kecil manis pun tak ada, darah tinggi pun tak ada, sakit buah pinggang pun tak ada, sakit urat. Ada orang kata, takkan nak mati sakit urat aku? Jangan. Sakit urat tu sakit tua. Sakit tu mati juga. Baru ni satu orang, saya pun heran, yang katakan ta'ajubnya takdir Tuhan. Dia sakit, dia mati sebab sakit gigi. Sakit gigi. Orang kata sakit apa dia mati? Sakit gigi. Tuan-tuan, sebab itu ada satu orang soleh, dia kata, saya Ustaz, kalau saya nak mati esok, saya harap siap sakit sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, esok kalau saya harap nanti kalau saya nak mati, saya sakit sikit. Dia kata, tak maulah sakit lama-lama, takut tak tahan. Bagi sakit sikit. Bila sakit sikit ni, persediaan. Sakit ni mati bah. Tu dia panggil orang yang faham positif dengan ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma saya nak peringat diri saya. Kalau sakit ni, sama ada kita sakit ataupun orang sakit, baca sebanyak-banyaknya qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ni dia adalah syifa. Dia penyembuh penyakit. Baca qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya. Dia merawat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu qul huwallahu ahad. Tapi kalau kita sakit dengan sakit tu yang bawa mati kita, ketika nak mati kita boleh mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Ini hikmah daripada sakit. Baik. Yang kedua, ujian Tuhan ni pada harta benda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada harta benda. Kadang-kadang duit kita orang curi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adalah benda hak tak kena tu. Ada satu orang cikgu,
Ni cerita zaman tahun 70-an. Duit pergi ambil di bank, bawa balik berketui-ketui. Soalan sinawat. Letak atas meja, lepas tu nak sembahyang atas rumah, turun-turun daripada sembahyang, tengok-tengok duit hilang. Satu ikatan duit hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa masuk dalam rumah pergi ambil duit ni? Sebab ada juga duit hilang sebab jin masuk ambil. Ada juga orang penyakit tu, duit tu hilang sebab jin duk ambil duit. Toyol. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi dia ni kata siapa masuk ambil duit ni? Lepas tu terbongkar. Ada jiran sebelah rumah ni, anak dia dalam rumah dalam 11 tahun duk pergi belanja besar di kedai depan tu. Buat pergi duit 50. Orang pun heran, kok mana budak ni 50. Akhirnya terbongkar kata ambil duit cikgu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cikgu ni, oleh kerana dia orang mengaji, dia muhasabah. Pasal apa duit ni orang ambil? Dia cek tengok, oh, dia sudah sampai nisab keluarkan zakat. Duit simpanan dalam bank tu sudah sampai cukup kena keluarkan zakat. Tu kena ambil ingat. Duit simpanan kita dalam bank tu kena pergi tengok penyata bank cukup lagi kena keluar zakat. Tu cara Tuhan. Yusib minhu, Tuhan timpakan penderitaan, Tuhan timpakan ujian sebab Tuhan nak mendapat kebaikan. Oh, tu peringatan Tuhan. Kita ni kalau kita malas sedekah, Tuhan ambil juga duit kita. Kita nak bagi sedekah ke ataupun kita nak Tuhan ambil duit kita secara paksa. Akhir bulan masalah Sayyidina Muhammad duk syok nak dapat gaji, orang meretuh kereta kita, bam, Allah, kita jaga kereta pun kalau Tuhan kata kena belah dengan orang, kena juga. Kita tak belah orang belah kita. Masalah Sayyidina Muhammad. Kita pun kenalah pergi kedai pemain, kena keluar RM600, ketuk kereta balik. Syak pula sikit. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Tuhan ambil juga duit kita. Kita nak sedekah ke kita nak berlaku macam tu? Sebab sedekah ni dia menolak bala. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Tuhan yang bernama Rahman. Siapa-siapa nak diredai Tuhan, rajin sedekah. Jangan sayang duit. Hari ini hari Rabu, esok hari Khamis, nanti hari Jumaat, esok lusa. Jumaat ni Jumaat yang pertama 2021. Tuhan bagi pada umat Islam satu hadiah. Tuhan mulakan tahun Masihi 2021 dengan hari perayaan umat Islam. Umat Islam raya pada hari Jumaat. Yahudi raya pada hari Sabtu. Orang Kristian raya pada hari Ahad. Ada makna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumaat yang terakhir masalah Sayyidina Muhammad dah lepas, hatul lepas. No, masalah Sayyidina Muhammad. Jumaat yang terakhir untuk tahun ni, minggu dah lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumaat yang esok ni 1 hari bulan 1 2021 ada makna. Ada makna. Ini ialah satu berita gembira pada umat Islam, insya-Allah. Ada satu orang tu, saya tak tahu macam mana ilham Tuhan bagi kat dia. Dia kata, Ustaz, cuba Ustaz tengok 2020. 2020 tu, kalau Ustaz tulis 2020, Ustaz bentuk huruf tu, dia akan jadi Muhammad. 2020 tu kan. 0
Kosong belakang tu Ustaz buat, Ustaz sama-sama jadi Muhammad. Wish, dia kata ilham Tuhan bagi kat dia. 2021 jadi Ahmad. Sayyidina Muhammad Ahmad. Jadi maknanya ini suatu berita gembira pada umat Islam. Nabi kita SAW pembawa rahmat. Bila mai tahun 2020 Muhammad, 2021 Ahmad, kita harap tahun ni adalah tahun kerahmatan untuk umat Islam, insya-Allah. Sebab dia macam ni keadaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keadaan dia, ma asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Sesuatu yang permulaannya sudah menyinar. Asyraqat, menyinar juga pada akhirnya. Dia kira mula. Sebab itu kita nak mula semua kena mula yang baik. Disunatkan kalau kita nak akad nikah, nak buat masjid, akad nikah pada hari terbaik Jumaat ataupun Isnin. Nak masuk rumah baru, masuk hari Jumaat ataupun Isnin. Apa segala, nak buka kedai baru, hari Jumaat buat kenduri dulu. Pada hari Jumaat. Kita kena mula dengan permulaan yang baik. Setiap permulaan yang mula dengan permulaan yang baik, maka dia akan jadi terbaik. Diberkati makna dia. Tuhan bagi tahun ni 2021 mula pada hari Jumaat. Ada makna untuk umat ini. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari Jumaat ni masjid kita, tuan-tuan, kalau tuan-tuan kita nak mendapat kelimpahan, keberkatan, permulaan yang baik pada tahun baru ni, tuan-tuan mailah pada hari Jumaat pakai putih semua. Masalah Sayyidina Muhammad. No? Hari Jumaat ni ya. Mula pakai putih. Gagaskan. Masjid Torak Coku ni, mai pakai putih. Bukan mesti pakai jubah. Putih, semua pakai baju putih. Baju putih, kepiah putih. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai sesuatu yang kita nak menggambarkan putih hati kita. Permulaan yang baik. Salah Sayyidina Muhammad. Itu pertama. Yang kedua, saya nak wajib teruk sangat tu. Saya nak suruh sungguh-sungguh lah maknanya. Tuan-tuan main masjid hari Jumaat ni, tuan-tuan bawa duit yang paling besar sekali. Bukan untung saya, untung tuan-tuan lah. Untung masjid kita. Mula hari Jumaat ni, buat 40 Jumaat. Nak main masjid, tengok buka kopek, masalah Sayyidina Muhammad, tengok duit RM1, tengok duit RM5, tengok duit RM10, tengok duit RM20, tengok duit RM50, tengok duit RM100. Kalau ada duit RM100 tu paling besar, ambil RM100, buh di masjid. Masalah Sayyidina Muhammad. Boleh tak tuan-tuan buat? Tuan-tuan kata insya-Allah saya main lagi. Kalau dalam kopek duit ada 50, ambil 50. Buh di masjid hari Jumaat ni. Ni hak mai ni. Hak para isteri wakil kat suami tolong buh. Buat 40 Jumaat. Apa kesannya? Tuan-tuan, rezeki kita akan dapat berlipat kali ganda dalam hidup kita, insya-Allah. Ni tuan-tuan, orang yang sedekah tidak akan miskin. Wallahi, orang bersedekah tidak akan miskin. Orang bersedekah akan kaya. Percaya tak? Tuan-tuan, subhanallah, salah saya nama tu janji Nabi kita. Dan bohlah hati kita, hari Jumaat ni aku nak, hari Jumaat ni permulaan tahun baru, tetap tekad dalam azam kita, aku nak jadi orang baik sepanjang tahun ni. Allahu Akbar. Lepas tu tuan-tuan, ni tok berat lagi ni. Mas masjid awal.
Main masjid awal dapat pahala unta. Semalam saya tanya depa di semalam di mana kita? Di Kulim. Dia ni masalah Sayyidina Muhammad. Kalau kita mai awal dapat pahala unta. Saya di Mesir dulu, kami naik bas daripada asrama nak pergi ke kuliah. Dan perjalanan nak pergi kuliah tu ada satu orang Arab tu dia naik kaldai. Di tengah-tengah pekan Qahirah tu ada orang Arab naik kaldai. Salah Sayyidina Muhammad. Sambil-sambil naik bas tengok orang Arab tu naik kaldai. Saya pun kata dekat kawan, beli sekok kaldai bah pergi kuliah. Dia kata tengok murah kaldai tu. Harga kaldai sekok sama dengan harga motor AS5. Wih, mahal kan rupanya. Tu kaldai tu. 5,000 lebih waktu tu. Salah Sayyidina Muhammad. Kata lebih baik sebelum baik beli motor AS5. Harga kaldai pun sama dengan motor AS5. Tuan-tuan, siapa-siapa mai awal masjid dapat pahala unta. Siapa lewat lagi dapat pahala lembu. Siapa lewat sikit lagi dapat pahala kambing. Siapa lewat lagi dapat pahala ayam. Siapa lewat lagi dapat pahala telur ayam. Telur ayam. Kami discuss malam, rupa-rupanya unta di Malaysia 15,000. Seekor unta. Seekor lembu 8, seekor lembu 4,000 hingga 6,000. Kalau lembu besar 6,000. Masalah Sayyidina Muhammad. Kambing RM800. Ayam RM4. RM10. Telur ayam 2 kupang. Orang ambil 2 kupang ke ambil apa? Banyak mau 2 kupang. 2 kupang sebulan dihimpun. Kalau duit lah 8 kupang lah. Allahu Akbar. Kalau ambil ayam 10 kali 4, RM40. Kalau ambil lembu 6 kali 4, 24. 2,400 no. Allahu Akbar. Betul tak saya kira itu? No? Kalau unta awal sungguh lah. Pergi lapan main masjid lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Ada satu orang, Tok Guru kami, Pak Timat, Kuala Nerang. Macam saya ni hari Jumaat ada kuliah Jumaat. Pak Tih dia tak mahu kuliah, nak pergi masjid awal. Lepas daripada subuh balik Ubang Jorok, main masjid lah. Nak dapat pahala unta 15,000. 60,000 sebulan. Ni kalau duit, pahala tak tahu nak apa. Jadi masalah Sayyidina Muhammad hari Jumaat ni mewah sikit. Mewah sikit. Pasal tahun baru. Hari ni hari tu hari raya. Jadi insya-Allah masalah Sayyidina Muhammad begitulah yang dikatakan positifnya semua ujian Tuhan. Sehingga kan kalau Allah uji dengan kematian orang yang kita kasih, berarti Allah hendak kita mendapat kebaikan juga. Sebab setiap ujian ialah proses untuk memantapkan iman. InsyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan pada kita untuk kita sabar menghadapi semua ujian Tuhan. Kalau Allah hendak kita mendapat kebaikan, Allah uji kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan persiapan kita adalah untuk sabar. Sebab siapa yang sabar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mendapat pahala yang tidak ada tepi. Dia mendapat pahala yang tidak ada sempadan. Tak dapat dikira-kira pahala sabar. Itulah hikmahnya ujian. Dan kita harap insya-Allah bila mana Allah uji kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mampu untuk menanggung ujian yang Tuhan uji kita, untuk kita menjadi hamba yang dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Yang baik daripada Allah ke orang saya sendiri. Terima kasih kepada tuan-tuan muslim dan muslimat yang memakmurkan rumah Allah, yang menjerikan balik ilmu pada malam ini insya-Allah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم تعالى استغفرك